الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. الله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya sama-sama kita hadir ke majlis ilmu dengan mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis ilmu ini diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama di antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan bagi dirinya kebaikan, maka diberikan kepadanya kefahaman di dalam ilmu agama. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat dan hadis yang kita bacakan sebentar tadi menunjukkan kelebihan dan fadilat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berilmu. Dan dalil yang menunjukkan bahawasanya orang yang dipermudahkan baginya untuk menuntut ilmu agama, menghadiri majlis ilmu, memahami sesuatu ilmu agama, itu satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mahukan bagi dirinya. Maka jangan lupa, barang siapa yang diberikan nikmat tersebut, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk mengikhlaskan niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah pertama kali kita akan mula membahas satu kitab yang baru, maknanya baru yang kita akan mulakan, iaitu kitab ini dinamakan sebagai Mukhtasar Syu'abil Iman. Mukhtasar Syu'abil Iman. Mukhtasar Syu'abil Iman ini, tuan-tuan, maksudnya ringkasan pada perbahasan tentang cabang-cabang iman. Maknanya kitab ini kitab ringkasan. Bila kata ringkasan, tuan-tuan, dia ada kitab yang asal yang telah diringkaskan sehingga menjadi ringkasan ini. Kitab asalnya adalah kitab Syu'abul Iman. Baik, kitab Syu'abul Iman ini, tuan-tuan, kitab yang menerangkan tentang cabang-cabang iman. Kalau tuan-tuan biasa dengar qaulu la ilaha illallah minal iman, perkataan la ilaha illallah itu daripada iman. Kalau tuan-tuan pernah mendengar al-imatatu minal adha minal iman, imatatul adha minal iman, menjauhkan sesuatu yang ada di tengah jalan, itu daripada iman, sesuatu yang boleh memudaratkan orang lain. Wal haya'u minal iman, dan malu itu daripada iman. Apa lagi?
An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Ini semua dinamakan sebagai cabang-cabang iman yang telah diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang alim yang masyhur yang digelar sebagai, yang terkenal dengan gelaran Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi mengarang kitab Syu'abul Iman. Kitab ini kitab yang sangat besar, ada 6 jilid, dan dibahaskan di dalamnya tentang cabang-cabang iman. Apakah cabang iman yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sehinggalah cabang iman yang terakhir. Dan Imam Al-Baihaqi ini, tuan-tuan, dinamakan sebagai Al-Baihaqi kerana dia lahir di perkampungan Baihaq di wilayah Naisabur. Wilayah Naisabur pada kurun keempat Hijrah. Dilahirkan pada kurun keempat Hijrah. Setelah mana berlalunya beberapa kurun, kurun yang kelima, keenam, sehinggalah datangnya kurun yang ketujuh, ada seorang alim yang lain yang terkenal dengan panggilan Al-Qazwini. Al-Qadhi, dia adalah Qadhi, ketua kepada Qadhi di Syam, terkenal dengan gelaran Al-Qazwini. Al-Qazwini seorang yang alim besar juga. Maka bila mana dia melihat kitab Syu'abul Iman ini, dia besar sangat, 6 jilid dan tebal-tebal setiap jilid tersebut, maka dia kata ini mungkin menyukarkan bagi orang yang mula-mula nak mempelajari kitab tersebut. Maka dia pun ringkaskan daripada 6 jilid, diringkaskan menjadi satu kitab yang sangat kecil, lalu dinamakan sebagai Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan kepada cabang-cabang iman. Maka ini adalah kitab yang kita akan bacakan insya-Allah taala pada setiap Jumaat pada minggu yang kedua. Perbahasan yang berkaitan dengan cabang-cabang, ringkasan kepada kitab cabang-cabang iman yang dikarang oleh Al-Qazwini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'batan a'laha atau fa'arfa'uha atau fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, iman ini ada 60 dan ke atas cabang-cabangnya, atau 70 lebih daripada cabang-cabang iman. Yang paling tertinggi sekali di antara cabang-cabang iman tersebut, kata Nabi, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu adalah cabang iman yang pertama. Wa adnaha, dan sekurang-kurangnya cabang iman yang paling kurang, yang paling rendah, imatatul adha 'anil tariq, menghilangkan ataupun seseorang itu dia menjauhkan sesuatu yang boleh memudaratkan orang lain di jalanan. Sebagai contoh, kalau kita berjalan di tengah jalan, kita nampak ada serpihan kaca, ataupun kita nampak sebatang dahan yang berduri, ataupun apa-apa sahaja yang kita sangka ia boleh memudaratkan orang yang melaluinya. Sekiranya seseorang itu dialihkan benda tersebut, maka itu daripada cabang iman, dan ini merupakan sekurang-kurang cabang iman. Dan kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa dan sifat malu itu salah satu cabang daripada cabang-cabang iman.
Baik, apa maksudnya dan malu itu daripada cabang-cabang iman? Maknanya malu di sini adalah sifat malu yang dipuji di dalam Islam. Kerana tuan-tuan, sifat malu ni dia ada dua jenis. Al-haya'ul mamduh wal-haya'ul mazmum. Malu ini ada dua. Satu malu yang dipuji dan satu malu yang dikeji. Malu yang dipuji ini apa maknanya? Maknanya seseorang itu dia bersifat malu, yang mana dengan sifat malu tersebut telah menjauhkan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang keji, menjauhkan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Maka malu dengan makna tersebut adalah malu yang dipuji. Adapun malu yang dikeji, seperti mana seseorang itu malu untuk menuntut ilmu agama, maka malu itu adalah malu yang dikeji. Kerana dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanalul ilma ithnani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanalul ilma ithnan, dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, mustahil wa mutakabbir. Kata Nabi, yang pertama adalah orang yang malu, dan yang kedua orang yang takabbur. Orang yang malu menuntut ilmu agama ni maksudnya dia tahu bahawasanya dia ini jahil akan sesuatu perkara, dia tidak tahu akan sesuatu hukum, sedangkan dia sangat memerlukan tentang pengetahuan hukum tersebut, tetapi dia malu. Malu untuk bertanya ataupun malu untuk menuntut ilmu tersebut, maka malu di sini adalah malu yang dikeji. Malu di sini adalah malu yang dikeji. Yang kedua adalah orang yang bertakabbur, orang yang bongkak, orang yang menolak kebenaran daripada orang yang berkata dengan kebenaran. Baik. Jadi yang dimaksudkan malu daripada iman, maksudnya malu yang dipuji. Bukan semua jenis malu. Bukan semua jenis malu. Malu yang dipuji adalah malu yang menjauhkan diri seseorang daripada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita Ansariyah daripada golongan Ansar yang bertanyakan hukum hakam yang berkaitan dengan wanita. Ada seorang wanita ini, dia nak tanya kepada Nabi tentang hukum mandi wajib. Dia nak tanya, adakah perempuan yang bermimpi basah ini wajib mandi? Perempuan mimpi basah tak, tuan-tuan? Perempuan, kalau lelaki biasa kita dengar berlaku kepada mereka mimpi basah. Ada perempuan, adakah berlaku kepada mereka mimpi basah? Jawapannya ya. Kerana wanita tersebut bertanya kepada Nabi, katanya, ya Rasulullah, hal 'ala al-mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat? Tanya, ya wahai Rasulullah, adakah wajib ke atas seorang perempuan untuk mandi, yakni mandi wajib sekiranya dia bermimpi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma. Ya, wajib kalau dia melihat air mani. Maka perempuan tersebut demi untuk mengetahui hukum hakam yang dia sangat berhajat kepadanya, maka dia tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti mana yang berlaku kepada sebahagian wanita-wanita yang lain yang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang hukum hakam yang berkaitan dengan haid.
Maka ini adalah malu yang dipuji, di dalam Islam. Baik, maka hadis ini tuan-tuan menunjukkan cabang-cabang iman. Nak kata iman ini ada banyak cabang-cabangnya. Ada 60 ke atas ataupun 70 ke atas daripada cabang-cabang iman. Tetapi cabang yang tertinggi sekali adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Nabi, qaulu a'laha qaulu la ilaha illallah. Dan yang tertinggi sekali di antara cabang-cabang tersebut adalah kata seorang la ilaha illallah. Maka Imam Al-Qazwini dalam kitab ini dia memulakan perbahasannya dengan cabang iman yang pertama. Katanya al-awwalu al-iman billahi azza wa jalla. Maka sekarang ni tuan-tuan, kita nak mulakan perbahasan dengan bab yang pertama, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia merupakan setinggi-tinggi daripada cabang iman. Kata pengarang, al-awwalu al-iman billahi azza wa jalla liqaulihi ta'ala wal mu'minun kullun amana billah, wa liqaulihi ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Maka ayat ini tuan-tuan menunjukkan bahawasanya seawal-awal kewajipan yang diwajibkan ke atas seseorang yang mukallaf adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman ini merupakan cabang iman yang tertinggi? Kenapa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang pertama sekali didahulukan sebelum cabang-cabang yang lain? Kerana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat diterima amalan seseorang. Bila mana seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barulah diterima amalannya. Sebaliknya pula, kalau seseorang itu tidak beriman kepada Allah, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan sebutkan apakah dalil-dalilnya nanti. Baik, apakah makna al-iman billah? Apakah maksud beriman kepada Allah? Kata ulama, al-iman billah huwa al-i'tiqadul jazim biwujudihi ta'ala ala ma yaliqu bih bila kaifin wala makanin wala jihah. Katanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya adalah keyakinan yang tetap pada meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dan bersifat dengan sifat-sifat yang wajib baginya, tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, tanpa bertempat dan tanpa berarah. Itu makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama meyakini Allah itu ada. Apa dalilnya tuan-tuan? Dalam surah Ibrahim, dalam ayat yang ke-10, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afillahi syak. Maknanya tiada keraguan pada kewujudan Allah. Maka Allah itu wujud, Allah itu ada. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya meyakini bahawasanya Allah itu ada tanpa permulaan. Kewujudan Allah itu tanpa permulaan, ataupun diistilahkan sebagai azali. Bila mana kita kata Allah itu azali, maknanya tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang bersifat dengan sifat tersebut melainkan Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala sahaja
sahaja yang tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Dalilnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal awwal. Maknanya la bidayata liwujudih, tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Adapun selain Allah, semuanya ada permulaan. Semuanya ada permulaan. Langit, bumi, malaikat, jin, manusia, segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ada permulaan. Maka beriman kepada Allah meyakini bahawasanya Allah itu tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meyakini bahawasanya Allah tidak ada pengakhiran bagi kewujudannya. Seperti mana kita wajib meyakini Allah itu ada tanpa permulaan, azali, maka wajib juga kita meyakini bahawa Allah itu abadi, iaitu tidak ada pengakhiran, tidak mati, tidak binasa, tidak berlaku padanya kemusnahan. Maka bila mana kita kata beriman kepada Allah, wajib kita yakin Allah itu tidak binasa. Dalam surah Ar-Rahman kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbik. Maknanya apa? Maknanya dan kekallah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meyakini bahawasanya Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya, "Lau kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan langit dan bumi, kata Allah, kalaulah sekiranya bagi langit itu Tuhan dan bumi ini Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya kedua-duanya musnah. Apa kata Allah? Kalau ada Tuhan lain yang ada di langit dan yang ada di bumi selain Allah, nescaya kedua-duanya musnah. Tetapi adakah langit dan bumi sekarang ini telah musnah? Tidak. Maka ini menunjukkan bahawasanya tiada Tuhan yang esa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersalahan dengan sesuatu yang baharu. Apa maknanya? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Sama ada dari satu sudut, dua sudut, dan dari segala jenis sudut, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tidak menyerupai, langsung tak sama dengan makhluk ciptaannya. Dalilnya dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai', dan tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu tak bersifat dengan sifat makhluk, dan zat Allah itu tidak sama seperti zat makhluk. Perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan makhluk. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala antara maknanya meyakini bahawasanya Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya dari segala jenis sudut. Maka tuan-tuan, ini antara makna beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ia merupakan seawal-awal perkara yang wajib bagi seseorang itu meyakininya. Baik, setelah mana kita dah sebutkan tuan-tuan apa makna iman ini, sebelum itu kita ada sebutkan bahawasanya iman kepada Allah ini, beriman kepada Allah adalah syarat utama diterima sesuatu amalan. Dengan makna
Kalaulah seseorang itu dia tidak beriman kepada Allah, maknanya dia ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dimatikan dalam keadaan tersebut, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diampuni dosa-dosanya, dan tidak diterima segala amalannya. Maknanya orang yang kafir, orang yang mati dalam kekufuran, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka as-sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka ayat ini menunjukkan bahawasanya orang yang kafir itu tidak diterima amalannya, kerana syarat utama diterima amalan adalah beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ya'mal minas salihati, barang siapa yang melakukan amalan-amalan salih, min dzakarin aw untha, daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia seorang yang beriman kepada Allah, ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, merekalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi walau sedikit pun. Apa yang disebutkan? Orang yang beramal soleh di antara lelaki dan perempuan, wa huwa mu'min, kata Allah, sedangkan dia seorang yang beriman. Maka ini menunjukkan bahawasanya amalan yang soleh hanya sah dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini dan banyak lagi dalil yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun di dalam hadis, antara dalil yang menunjukkan bahawasanya amalan baik itu tidak diganjari, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang kafir, kisah yang berlaku kepada seorang yang bernama Abdullah bin Jada'an. Baik, saya nak ceritakan kepada tuan-tuan kisah yang berkaitan dengan seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Jada'an. Kisah ini memahamkan kita bahawasanya tanpa iman seseorang itu tidak diganjari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidup ini, banyak mana pun kebaikan yang dia lakukan, sebanyak mana pun kebajikan dan imbuhan yang dia keluarkan, semuanya tidak akan memberi manfaat kepadanya sekiranya dia mati dalam kekufuran. Apa dalilnya? Baik, kisah Abdullah bin Jada'an ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahawasanya Abdullah bin Jada'an ini, tuan-tuan, dia ini adalah kerabat ataupun boleh kita katakan sepupu kepada Sayyidatina Aisyah. Dalam hadis tersebut diceritakan bahawasanya Abdullah bin Jada'an ini, dia ni kalau kita nak tengok awal-awal kisahnya lah, disebutkan Abdullah bin Jada'an ini dia seorang yang kafir dan dia hidup di zaman jahiliyah. Belum lagi diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jada'an ini, tuan-tuan, dia ni kafir dan hidupnya ini sentiasa menzalimi orang lain, selalu buat jahat pada orang lain, sehingga kan ramai orang tidak menyukainya. Bukan orang ramai ataupun masyarakat Arab saja, bahkan hatta ahli keluarga dia pun tidak suka kepada Abdullah bin Jada'an. Jadi Abdullah ni
Orang kata gangster pun hati berbunga, orang kata. Dia rasa merajuk, dia rasa sedih bila ahli keluarganya sendiri tidak menerimanya. Maka Abdullah bin Jada'an ini dia merancang untuk membunuh diri. Dia kata apa guna dia hidup? Biasalah, bila mana dia dah putus asa, dia kata apa guna dia hidup, baik dia mati saja. Maka Abdullah ni dia pun lari cari tempat untuk dia bunuh diri. Dan dia naik ke tempat yang berbukit bukau. Mungkin di atas bukit ini ada binatang yang boleh menerkamnya, ataupun ada binatang yang berbisa. Maka dia boleh mati dan tidak ada orang yang tahu akan kematiannya. Maka dia pun naiklah ke kawasan tersebut. Lalu dia mendapati ada sebuah gua. Di atas bukit tersebut ada sebuah gua. Lalu dia kata ini memang sangat sesuai. Dalam masuk ni mungkin memang ada lah, orang kata binatang buas ke, haiwan yang berbisa ke, dan aku boleh mati dengan cepat. Maka dia kata ini tempat yang sangat sesuai. Bila dia mula masuk, maka dia mendapati ada 2 biji mata yang berkilau daripada dalam. Dia nampak mata sahaja yang bersinar daripada dalam gua tersebut. Maka dia menyangka ini pasti binatang yang berbisa ataupun ular ke apa ke yang sedang menunggu di dalam gua tersebut. Lalu subhanallah, Abdullah ni punyalah dia nak mati, dia nak bunuh diri, dia pun masuk juga. Dia masuk dan mendekati 2 biji mata yang dia lihat daripada luar gua tersebut. Bila mana sampai kepada 2 biji mata tersebut, rupa-rupanya subhanallah, 2 biji mata itu adalah mata seekor ular yang dijadikan oleh Allah daripada emas. Dan di belakang ular tersebut dipenuhi dengan harta dan perhiasan, kepingan emas dan dirham. Jadi Abdullah bin Jada'an ni tuan-tuan, daripada perasaan nak bunuh diri, tengok harta depan mata, terus tukar niat. Tak jadi. Dah nampak harta penuh depan mata, maka datanglah satu fikrah, satu idea. Dia kata ini kalau aku ambil ni harta ni sikit demi sedikit dan aku beri kepada orang ramai, mesti orang akan suka aku balik. Kan tadi dia nak bunuh diri sebab orang tak suka dia, keluarga dia yang buang dia. Maka dia kata aku nak bawa sikit demi sedikit harta yang ada dalam gua tersebut. Maka dibawalah sedikit demi sedikit harta yang ada dalam gua tersebut. Maka ini menyebabkan Abdullah bin Jada'an jadi kaya raya, tuan-tuan. Kaya raya itu disebutkan oleh ulama sehingga kan Abdullah bin Jada'an ini dia sentiasa memberi makan kepada orang yang susah. Kalau ada orang yang berhutang dan tak mampu nak bayar hutang, dia datang bagi duit, tolong selesaikan. Sehingga kan orang mula suka kepadanya. Nampak tak? Pandai dia pancing masyarakat yang dahulunya tidak menyukainya. Antara yang masyhur yang disebutkan, punyalah dia ni kaya, punyalah dia ni banyak memberi sumbangan. Dia menyediakan satu menara. Menara untuk apa, tuan-tuan? Dinamakan sebagai menara makanan. Orang zaman dulu bila bermusafir naik apa? Naik unta, naik kuda. Jadi bagi memudahkan orang yang bermusafir, orang yang lalu lalang di kawasannya itu, tak perlu turun, tak perlu nak parking turun, tak perlu. Ada menara siap, mereka lalu je, ambil sahaja dan pilih apa-apa sahaja makanan yang mereka mahukan. Dan menara itu sentiasa dipenuhi makanan. Menyebabkan Abdullah bin Jada'an ini masyhur dan terkenal, namanya disebut-sebut Abdullah bin Jada'an, Abdullah bin Jada'an, kerana banyak membantu orang dan masyarakat Arab ketika itu.
Namun subhanallah, akhirnya macam seperti mana yang kita maklum, setiap yang hidup itu akan mati. Maka Abdullah bin Jada'an pun mati, dan dia ni masih lagi seorang yang kafir. Dia pun mati. Okey, matilah Abdullah bin Jada'an, dan terhenti segala kebaikan yang dia pernah lakukan. Maka setelah mana beberapa zaman setelah itu, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, okey, dan Nabi pun dah berkahwin dengan Aisyah. Aisyah ni dia nak tahu, Aisyah ni dia teringat. Dia teringat zaman jahiliyah dulu dia ada kerabat nama dia Abdullah bin Jada'an. Yang mana Abdullah bin Jada'an ni seorang yang kafir, tapi banyak kebaikan yang dia buat, itu, ini dan sebagainya. Jadi dia rasa, dia terlintas nak tanya kepada Nabi, apakah yang diberikan kepada Abdullah bin Jada'an ini? Maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepadanya, adakah, yang mana mafhumnya, adakah apa yang dilakukan oleh Abdullah itu memberi manfaat setelah kematiannya? Maknanya Aisyah nak tanya, dia ni dapat pahala ke bila dia buat baik, dia bagi makan orang, dia bantu orang yang susah dan sebagainya? Adakah amalannya itu diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia ada apa-apa ke yang diberikan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, la syai'alah. Kata Nabi, tidak ada sesuatu pun baginya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima segala amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jada'an. Tidak ada pahala pada kebaikan yang dia lakukan. Kenapa? Kerana dia seorang yang mati dalam kekufuran. Maka kisah Abdullah bin Jada'an ini, tuan-tuan, ia membuktikan bahawasanya syarat diterima amalan seseorang itu adalah mati dalam iman. Walaupun dia ni banyak buat dosa selain daripada kekufuran, walaupun dia ni buat dosa besar, walaupun dia mati dalam keadaan belum sempat bertaubat, tetapi asal dia mati dalam iman, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tuan-tuan pernah mendengar kisah seorang wanita yang hidup di zaman Bani Israel? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana sedang duduk dengan para sahabat, Nabi mengisahkan tentang seorang wanita yang hidup di zaman Bani Israel. Perempuan ini dia muslimah, perempuan yang beragama Islam. Cuma sayangnya dia ni pelacur, seorang penzina. Kerjanya hanya melacurkan dirinya. Tetapi pada pengakhirannya, pada satu ketika bila mana dia pulang daripada tempatnya, dia melihat anjing yang kehausan. Tuan-tuan mesti pernah dengar kisah ini. Kisah ini warid dalam hadis, disebutkan oleh diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang mana Nabi menceritakan bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Maka perempuan ini, tuan-tuan, dia melihat anjing yang kehausan. Maka masih ada lagi sifat belas kasihan kepadanya, lalu diberi minum kepada anjing tersebut. Diberi minum kepada anjing tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan dia memberi minum kepada anjing tersebut, disebabkan kebaikan yang dia lakukan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam syurga. Apa maknanya? Maknanya walaupun dia ni buat dosa besar, tuan-tuan, berzina ni dosa besar, antara sebesar-besar dosa setelah syirik, membunuh manusia tanpa hak, antara sebesar-besar dosa adalah zina, dosa yang sangat keji. Tetapi oleh kerana dia ni mati dalam Islam, maka dengan rahmat Allah diampunkan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa boleh masuk ke dalam syurga? Kerana dia mati sebagai seorang yang muslimah.
Adapun kalau seseorang itu mati dalam kekufuran, maka langsung tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kita ulang lagi sekali, cabang iman ataupun bab yang pertama daripada cabang-cabang iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan keimanan kepada Allah adalah syarat utama diterima amalan seseorang hamba. Sebab itu tuan-tuan, bila berdoa, doa supaya kita ini kalau mati, matilah dalam iman. Bila mana kita dimatikan oleh Allah, sekurang-kurangnya kita nak mati sebagai seorang Muslim, diuruskan sebagai jenazah seorang Muslim, dikuburkan di perkuburan Muslim, sehinggalah kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadah tersebut melainkan setelah mana seseorang itu mengenal Tuhannya, yakni mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dah habis masa tu. Lagi seminit, 2 minit lagi. Baik, maka apa yang kita boleh bahaskan pada malam ini, yang pertama adalah tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Sebaik-baik amalan, seafdal amalan adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan seawal-awal perkara yang boleh kita memberikannya sebagai didikan kepada anak-anak, apakah perkara pertama yang kita perlu didik kepada anak? Didiklah mereka tentang makna beriman kepada Allah. Ajarkan kepada mereka tentang at-tauhid. Ajarkan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah, al-wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafatu lil hawadith, al-wahdaniyah, supaya mereka tahu apakah makna beriman kepada Allah, lalu dia membesar dalam keadaan dia memahami apa makna beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beriman dan dimatikan dalam iman, seterusnya dimasukkan ke dalam syurga dengan iman. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.